Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal bin Hashim. Nombor metrik 054681. Hari ini saya akan menerangkan tentang tarikat Syatariah. Okey, sekarang saya akan memulakan pembentangan, iaitu tentang sejarah tarikat Syatariah. Abdullah Syatari iaitu pengasas tarikat Syatariah ni lahir pada 1402 hingga 1485. Dari India, adalah pendiri tarikat Syatariah. Beliau sendiri berasal dari Mekah. Muhammad Arif, guru tarikat, yakni musyid dari Abdullah Syattar, mengirimkan Syattar ke India untuk membuat sistematika ilmu tasawuf yang telah berkembang luas pada waktu ini. Semula Asyattar bertempat di Jawapur, kemudian berpindah ke Mondu, sebuah kota Muslim di daerah Malwa, Multan. Di kota ini, Abdullah Syattar bersama murid-muridnya kemudian melakukan dialog dengan tokoh-tokoh sufi dari berbagai daerah. Tarikat yang diajarkan dalam jemaah ini kemudian disebut sebagai namanya, yakni Syatariah. Tarikat Syatariah sesungguhnya memiliki akar keterkaitan dengan tradisi Trasozania, iaitu sebuah ajaran yang berisi ilmu dan hikmah-hikmah sufi, yakni tarikat yang pada sisi lainnya akan terhubung kepada Imam Ja'far Shadiq melalui Syekh Abu Yazid Bustami. Keterkaitan ini disebabkan oleh silsilah tarikat Syatariah itu sendiri yang terbumbung sampai kepada Abu Yazid Al-Ishqi, bahkan kepada Abu Yazid Bustami, wafat pada 260 Hijrah, dan Imam Ja'far Shadiq wafat pada 146 Hijrah. Tidak mengherankan kemudian jika tarikat ini dikenal dengan nama tarikat Ishqiyah di Iran, atau tarikat Bistamiyah di Turki Utsmani yang sekitar abad ke-5 Hijrah. Cukup popular di wilayah Asia Tenggara sebelum akhirnya pengaruh tarikat Bistami memudar dan pengaruh diganti oleh tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Ishqiyah dan Bistamiyah tersebut mengalami kebangkitannya kembali setelah Syah Abdullah Asyattar mengembangkannya di wilayah India dan menyebutnya sebagai tarikat Syatariah. Sejak itu, tarikat Syatariah selalu dihubungkan dengan jenis tasawuf India, meskipun nama Abu Yazid Ishqi dan Abu Yazid Bustami tetap menjadi sandaran dalam tradisi silsilah untuk menghubungkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq dan akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Tarikat Syatariah di Nusantara dan perkembangannya. Tarikat Syatariah berkembang pesat di Gujarat, India, menyebarkan ke Indonesia, kemudian khususnya Aceh dan Jawa, akibat kesibukan dan keramaian arus lalu lintas perdagangan dari India dan Persia ke Gujarat, dan dari Gujarat ke Melaka, kemudian ke Pasai, Aceh. Dan seorang tokoh sufi bernama Fadlullah Burhanpuri, penulis buku Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhi, kemudian dinyatakan sebagai contoh tokoh yang sangat besar jasanya dalam pengembangan ajaran Syatariah di Nusantara. Di samping Syekh Fadlullah Burhanpuri yang berjasa dalam mengembangkan tarikat Syatariah di wilayah Nusantara, ada pula tokoh dari generasi setelahnya yang turut peranan besar dalam penyebaran tarikat ini, yakni Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Sinkili dan Syekh Yusuf At-Tash Al-Makassari. Kedua ulama besar ini mendapat ijazah tarikat Syatariah dari Syekh Ahmad Al-Khushashi dan Syekh Ibrahim Qurani. Keduanya adalah mursyid tarikat Syatariah yang sangat berpengaruh di tanah Haramain pada abad. Di antara tiga tokoh tarikat Syatariah yang telah disebutkan, tampak
Syekh Abdul Rauf As-Sinkiliyah yang berperanan besar terhadap perkembangan tarikat ini, terutama di wilayah Aceh. Ia kembali dari Haramain pada awal separuh kedua abad 17 tepatnya, pada tahun 1661 Masihi, setahun setelah guru utamanya Al-Qushashi meninggal dunia. Seperti dijelaskan di dalam salah satu karangannya, Umdatul Mujtahidin, Al-Sinkili menghabiskan waktu sekitar 19 tahun di Haramain untuk belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan Islam seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, kalam dan lain-lain. Ia belajar berbagai pengetahuan agama tersebut kepada sekitar 15 guru, 27 ulama terkenal dan 15 tokoh mistik kenamaan di Jeddah, Mekah, Madinah dan lain-lain. Masa kembalinya As-Sinkili dari Haramain ini dapat dianggap sebagai awal masuk tarikat Syatariah ke alam Melayu Indonesia. Sejauh ini tidak ada riwayat lain yang menyebutkan bahawa tarikat ini telah hadir sebelumnya. Dalam tarikat Syatariah terdapat beberapa adab berzikir. Dalam penjelasan mengenai adab berzikir dijelaskan 17 adab berzikir dan hanya boleh diajarkan dan ditunjukkan guru yang sudah ahli. 17 adab tersebut ialah: pertama, taubat dari kedurhakaan dan kesalahan; kedua, mandi dan wuduk; ketiga, memakai pakaian yang suci serta halal dan wangian; keempat, memilih tempat yang gelap; kelima, berzikir di malam hari; keenam, duduk bersila serta menghadap kiblat; ketujuh, meletakkan telapak tangan di atas dua paha; ke-8, memejamkan kedua-belah mata; ke-9, membayangkan wajah guru; ke-10, hatinya mahu meminta tolong pada awal melakukan zikir; ke-11, bersedia meminta pertolongan guru itu serta meminta pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW; 12, berdiam diri, tidak mengunci dan tidak bergerak; 13, mengikhlaskan diri; ke-14, menyebutkan la ilaha illallah serta mengagungkan dengan kekuatan yang sempurna; ke-15, menyediakan makanan zikir hati dalam setiap satu kali; 16, menyingkirkan segala yang dikehendaki hati selain Allah dengan lafaz la ilaha illallah; ke-17, mengelakkan zikir dan mengurangi makan dan tidur dalam 3 tahun. Seterusnya, tingkatan-tingkatan murid menurut risalah Syatariah. Yang pertama, murid mubtadi, yakni pemula; kedua, murid mutawassit, yakni pertengahan; yang ketiga, murid kamil, yakni sempurna; yang keempat, murid kamil mukammil, sempurna menyempurnakan. Yang seterusnya, tajuk tentang temu ramah Syekh Tarikat Syatariah di Kedah. Penulis yakni saya sendiri telah menemukan seorang Syekh Tarikat di Kuala Nerang, Kedah, iaitu Tuan Guru Haji Ahmad bin Muhammad Nur pada 20 Disember 2020. Berikut adalah hasil daripada temu ramah yang dilakukan. Tuan Guru, nama biodata Tuan Guru, nama beliau Haji Ahmad bin Haji Muhammad Nur ataupun dipanggil dengan Pak Tihmat. Beliau dilahirkan pada malam Jumaat 14 Syakban 1328 bersamaan dengan 14 Mac 1925 di Kampung Bukit Sebelah, Kariah, Padang Gelanggang, Padang Terap, Kedah. Pendidikan Syekh pertamanya Sekolah Kebahasaan Padang Terap pada tahun 1931 hingga 1935, Pondok Merbuk, Bidung, Kedah, sehingga tahun 1940 Pondok Tuan Guru Mursyid Diraja Haji Abdul Rahman bin Abdullah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk ataupun dipanggil Tuan Guru Haji Rahman Merbuk. Kemudian Pondok Mogoi sehingga tahun 1943. Pondok Tuan Guru Haji, yakni Pondok Tuan Guru Haji Sa'ad bin Lebat Awang. Kemudian Pondok Gajah Mati, Pendang, sehingga tahun 1947. Iaitu pondok ini mudirnya iaitu Syekh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir. Tuan Guru Haji Ahmad berguru kepada Tuan Guru Pak Cuhim ataupun Syekh Wan Ibrahim ini, dan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Mandiri, Makkah Mukarramah. Bermukim di Mekah selama 10 tahun. Di antara guru beliau di Mekah
Syekh Wan Ismail Abdul Qadir Al-Fatani, ataupun dikenali sebagai Pak Dae, pengarang kitab Tauhid Baquratul Amani. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Mandili. Yang ketiga, Syekh Daud Kelantan. Yang ketiga, Syekh Afnan Al-Jawi. Yang seterusnya, Syekh Sulaiman Al-Jawi, Syekh Zakaria, Syekh Hasan Masyad, Sayyid Alawi Al-Maliki, dan lain-lain lagi. Guru tarikat beliau. Ketika saya berada di kediaman Tuan Guru Haji Ahmad, beliau menceritakan bahawa beliau mengambil tarikat Syaitariyah ini daripada guru beliau sendiri, iaitu Syekh Wan Ismail, atau dikenali sebagai Pak Dae Mekah, ketika beliau berada di Mekah. Kemudian Tuan Guru menunjukkan silsilah sanad beliau, sanad tarikat beliau yang sampai kepada Nabi SAW. Ini adalah sanad Tuan Guru Haji Ahmad. Antara sanad beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Tuan Guru Haji Pak Dae. Tuan Guru berada pada nombor 37 daripada sanad-sanad itu. Tuan Guru Haji Ahmad bin Muhammad Nur ambil daripada Syekh Wan Ismail, ambil daripada Syekh Daud Fatani, ambil daripada Syekh Ahmad Fatani, ambil daripada Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Kemudian Syekh Muhammad Zain ambil daripada Syekh Qadir, ambil daripada Syekh Daud, ambil daripada Syekh, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut sanad tertera menunjukkan bahawa jarak Nabi Muhammad hingga Tuan Guru hanya 34 orang saja. Ini menunjukkan sanad yang dimiliki oleh Tuan Guru amatlah tinggi dalam tarikat Syaitariyah ini. Semasa saya menemu ramah Tuan Guru menunjukkan sanad beliau. Dan kedua adalah tunjukkan betapa ketokohan beliau dalam negeri Kedah, sehingga dapat anugerah daripada Sultan Kedah. Setakat itu saja daripada saya. Wallahu a'lam.